Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua rakan-rakan trader di Olim Trade. Hari ini saya akan kongsikan lagi teknik bacaan market dengan betul. Hari ini tarikh 5 Disember, hari Sabtu, 9.30. Hari ini saya akan rekod video lagi. Kali ini memang lama lah. Harap korang boleh tengok video ni betul-betul Saya akan ajarkan dari A hingga Z dari segi pembelajaran saya sendiri dan kutipan dari YouTube, Telegram apa semua tu. Saya dah kumpul semua teknik tu, saya kumpul dan saya manfaatkan sendiri dan analisakan sendiri. Hari ini saya bagi kenal dulu nama candlestick pattern semua. Kalau korang tengok kat sini, nama candlestick ni banyak sebenarnya. Tapi janganlah korang training semua ni, nanti korang pening pula kan. At least korang kenal salah satu candle yang korang biasa nampak terjadinya dekat market, tu je lah yang korang belajar. Contoh macam saya, macam bearish, bullish, doji, dragonfly, gravestone, hammer dengan Morobozu. Candle ni, sekejap saya tanda. Yang candle yang saya selalu guna untuk analisa market, engulfing, bearish engulfing, bullish, doji, dragonfly, gravestone doji, hammer dengan candle Morobozu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candlestick ni je pattern yang saya analisa dekat market untuk tengok trend sama ada berlakunya trend berubah arah. Kalau korang nak baca semua ni memang pening lah kalau korang nak hafal semua ni, tapi at least korang ambil salah satu pun dah jadilah. Macam saya just ambil 7 candlestick ni sebab yang pattern yang saya ambil 7 ni biasa berlaku dekat market. Tu sebab saya pilih tu je. Kita pergi next page. Kalau boleh, kalau macam korang tak dengar sangat suara saya tu, korang pakai earphone supaya korang boleh dengar. Ni signal candlestick. Ni doji. Doji dia banyak bentuk sebenarnya. Doji dia banyak bentuk. Macam ni, paras harga tutup dengan buka dia sama, dinama doji juga. Kadang dekat market ada terbentuknya doji macam ni, dia straight je. Kadang ada yang begini, bentuk tambah. Ni pun doji juga. Tiga-tiga ni doji kalau terjadinya dekat market. Terjadinya doji ni disebabkan buyer ataupun seller tak dapat ditentukan, sama ada buyer yang dapat menguasai ataupun seller yang dapat menguasai. Tu sebablah terjadinya doji. Tapi doji ni kita tak boleh pastikan sama ada terbentuknya doji di uptrend, trend akan berlaku penurunan. Sebaliknya kita kena tunggu terjadinya bentuk candlestick seterusnya. Itu korang kena tahu. Contoh kan, dia terjadinya doji. And then jangan pula bila Jangan pula bila terbentuknya doji dekat uptrend, korang terus open posisi sell. Sebaliknya korang kena tunggu dahulu terjadinya bentuk candlestick seterusnya. Jika terbentuknya candlestick, contoh kan, terbentuknya candlestick macam ini. Gini. Ini sebagai contoh. Contohlah sini doji. Kita tak boleh open sell terus. Sebaliknya kita kena tunggu terjadinya pembentukan candle baharu, sama ada dia terbentuk bahagian bawah ataupun di atas. Itu korang kena tahu. Jika terjadinya doji, jika terbentuknya candlestick di bahagian bawah,
itu menunjukkan trend akan berlaku penurunan lah. Kemungkinan besar dia akan berlaku penurunan. Tapi ada setengah trend dia terbentuknya begini, lepas tu dia naik balik. Ada setengah trend memang begitu. Tapi kita nak kena analisa tu biar tepat lah. Okey, ni penerangan bagi doji. Tu kita pergi kat ni pula, The Gravestone Doji. The Gravestone Doji ni dia macam Dragonfly juga, cuma beza ekor dia dekat bahagian atas. Dragonfly ekor dia kat bawah. Ikutkan ekor dia ni panjang, cuma saya edit dia pendek sikit lah. Okey, ni Gravestone Doji, ni Dragonfly Doji. Okey, yang ni pula nama dia Bullish Morobozu. Dia tak ada sumbu sebenarnya ni. Dia tak ada sumbu. Dia body saja. Tu nama dia Bullish Morobozu. Yang ni pula hammer. Nama dia hammer sebab bentuk dia macam hammer. Kalau korang tengok macam hampir sama dengan Dragonfly Doji kan, dengan Gravestone Doji, tapi sebenarnya dia tak. Dia lain. Korang kena tahu tu. Body dia sebenarnya tak nipis. Dia tebal. Dia besar sikit lah body dia. Lepas tu dia ada ekor atas dengan ekor bawah. Kalau Dragonfly Doji dengan Gravestone Doji ni, dia punya body kecil. Dia kecil. Tu korang kena tahu. Invert hammer macam hammer dia terbalik lah. Tu maksud dia invert hammer. Okay, kita pergi kat next page pula. Maaf saya ni susah sangat nak explain sebab saya tak biasa lagi buat video ni. Tak apa, saya akan cuba ajarkan dari segi teknik yang saya belajar. Okay, ni candlestick Morobozu. Jap, saya lupa terangkan lagi sekali. Jap. Jika terjadinya Gravestone Doji di penghujung uptrend ataupun Dragonfly Doji di uptrend, trend akan berlaku penurunan. Trend akan berlaku penurunan jika terbentuknya salah satu dari dua candle dari dua signal ni. Jika salah satu candle ni terbentuk dekat hujung uptrend, trend akan berlaku penurunan atau pembalikan arah. Korang kena tahu ni. Begitu juga dengan hammer. Jika uptrend terbentuknya hammer di kalau trend sedang kuat menaik, terjadinya hammer ni dekat penghujung uptrend, trend akan berlakunya penurunan. Begitu juga di sebaliknya. Kalau terbentuknya invert hammer. Tapi kalau downtrend terbentuknya begini pun sama juga, trend akan berlaku kenaikan. Begitu juga dengan ini, trend akan berlaku kenaikan jika terbentuknya di downtrend. Di sebaliknya, jika terbentuknya di uptrend, trend akan menurun. Okey jelas tak apa, tak faham nanti komen je kat bawah, saya akan jelaskan lagi, tak apa. Korang nak ulang-ulang video ni pun tak apa. Kali ni video ni mungkin lama sikit lah sebab banyak lagi saya nak terangkan. Sebab ni saya terangkan dari hasil yang saya buat dari cyber. Saya dah buat, saya dah edit semua ni, kopi apa semua ni. Nanti saya buka dekat nanti saya buka dekat apps Olimtrade dengan MT4. Saya kasih tunjuk signal ni. Okay, ni candlestick Morobozu. Jika trend menurun, kuat menurun, terjadinya Dragonfly Doji dekat trend menurun, trend akan berlakunya penurunan. Tapi sebaliknya kita kena tunggu candle seterusnya buat pembentukan dahulu. Jika terbentuknya Morobozu di downtrend, kemungkinan besar trend akan berlaku kenaikan. Trend akan berubah arah daripada downtrend akan berubah ke uptrend. Okey. Ni tak kisahlah kalau terjadinya the Gravestone Doji di downtrend, trend akan berlaku kenaikan juga. Salah satu antara dua ni, jika terbentuknya di downtrend ataupun uptrend, trend akan berubah arah dari uptrend pergi downtrend, dari downtrend pergi uptrend. Begitu. Pelan-pelan slow kita belajar pelan-pelan. Okey. Yang ni pula candlestick bar pattern, the bearish engulfing bar pattern. Bearish engulfing bar pattern ni dinamakan disebabkan yang candle bearish ini dia dah makan candle bullish, candle sebelum. Kalau hijau bullish, kalau merah bearish. Tu korang kena tahu ya guys.
Okey. Ini candle bullish sebab dia menaik. Merah bearish. Terbentuknya bearish engulf. Aduh, tolonglah jangan macam ni. Okey, the bearish engulfing. Terbentuknya bearish engulfing disebabkan bearish telah makan candle sebelum. Jika candle bearish ni dia dah makan candle sebelum ini, trend akan berlaku penurunan. Tu korang kena tahu. Begitu juga di sebalik pattern lain. Yang ni bearish kan. Kita pergi dekat bullish pula. Slow-slow Korang fahami betul-betul. Saya susah nak explain sebab saya tak biasa buat video ni. Minta maaf ya. Sebab saya cakap pun macam tergagap-gagap je ni, macam aduh, tak tahulah kenapa dengan saya ni. Okey, ni trending downtrend. Yang ni pula bullish engulfing. Tadi tu bearish kan? Bearish engulfing. Yang ni pula bullish. Sama juga. Dia makan candle sebelum. Ni bullish, dia makan candle sebelum. Dia dah makan candle bearish. So bila dia dah makan, dia akan melanjutkan kenaikan. Dia makan dari paras harga buka bearish hingga close. Dia makan and then dia naik. Begitu juga dengan bearish. Dia dah makan. Okay, slow-slow Ni tadi pasal candlestick. Okay, ni pula pasal support and resistance. Ramai yang orang tanya macam mana nak open posisi dengan resistance, support. Ada yang kata terbentuknya resistance akan open sell, terbentuknya support akan open buy. Tapi sebenarnya tu memang betul juga. Tapi kita nak kena analisa juga. Sebab tak semestinya bila asal terbentuknya resistance, resistance open sell lah ni, support open buy lah ni. Tak. Kita tak boleh 100% kita tak boleh 100% bergantung dengan teknik support and resistance ni. Kurang-kurangnya korang kena analisa dulu market tu betul-betul, baca market tu betul-betul. Okey, ni nama dia diberikan support disebabkan paras harga tutup dengan buka dia sama. Begitu juga dengan resistance. Dia dinamakan resistance disebabkan paras harga tutup dengan buka dia sama. Sekejap, saya guys tunjuk paras harga tutup. Sekejap, saya tulis Okey, ni contoh candle saya tunjuk. Maaf tulisan buruk. Okey, ni paras harga tutup dengan buka dia sama. Dia sama. Ini contoh dekat downtrend. Kalau downtrend terbentuknya paras harga sama, dia dinamakan support. Tapi kalau di uptrend, Okey, yang ni dinamakan support sebab paras harga tutup dengan buka dia sama. Dia sama rata begini. Yang dia punya petak ni kan sama rata. Ni sama rata dengan ni. Kalau terbentuknya di bawah dinamakan support. Tapi bila terbentuknya dekat atas, paras harga tutup dengan buka dia sama, di bahagian atas itu dinamakan resistance. Resistance. Tu korang kena tahu. Resistance. Okey. Ni saya buat ni sebab saya nak tunjuk teknik SNR, support and resistance. Berlakunya support and resistance disebabkan paras harga tutup dengan buka sama. Begitu juga bahagian atas. Contoh support, dia paras harga bearish tutup dan paras harga bullish buka sama, dinamakan support. Lepas tu kalau resistance pula, paras harga bullish tutup, lepas tu paras harga bearish buka sama dengan paras harga yang tutup si bullish tu. Tak apa, ni susah sangat nak explain, tak apa. Nanti kita buka dekat Olim Trade, saya tunjuk. Ni reading structure. Yang ni uptrend, end of uptrend, downtrend, end of downtrend. Ni kalau korang nampak macam ni, trend menaik. Kalau macam ni, ada yang ni dinamakan end of uptrend sebab
dia dah buat confirmation dah yang trend tidak akan lagi menaik. Tu sebab dia tulis end of uptrend, sebab dia dah buat signal bahawa trend menaik sudah tamat. Akan berlakunya trend menurun pula. Yang ni pula trend menurun. Bentuk dia menurun. Kalau terjadinya macam ni, trend menurun. Okey, ni end of downtrend. Sama juga macam uptrend tadi. Contoh kan dia kuat menurun and then terbentuknya begini, trend menurun sudah tamat. So dia akan berlakunya trend kenaikan pula. Sebab dia dah tembus salah satu support ataupun resistance, dia dah tembus. Nanti saya terangkan. Sekejap, ni saya susah lah nak explain ni. Tak tahulah kenapa saya susah nak bercakap ni. Macam tergagap-gagap nak cakap ni. Yang ni past market and current market. Ni adalah harga semasa. Okey, ni trend kuat menaik. Kalau kita nak confirmkan trend tu menaik, pastikan ni trend menaik kan, trend menaik. Kalau kita nak pastikan trend tu betul-betul menaik, dia akan tembus garisan resisten. Ni saya buat garisan line biru ni sebagai contoh. Ni garisan hijau ni adalah resisten kan, contoh ni garisan resisten sini, saya buat garisan hijau. So jika current market ni, harga semasa ni dia dah buat penembusan di resisten ini, trend akan melanjutkan kenaikan. Sini korang boleh baca, bila pecah ke atas maka akan meneruskan uptrend, maka structure breaker akan terbatal. Lepas tu yang ni pula, kalau kita nak tahu trend tu sama ada menurun ataupun tidak, dia akan tembus support pertama dengan kedua. Jika dia berjaya tembus support pertama dengan kedua, trend menaik akan tamat, akan berlakunya trend menurun. Ini sebagai contoh, support pertama dia dah tembus. Tapi sini kita tak boleh confirmkan lagi sama ada dia akan menurun ke atau tidak. Sebaliknya kita kena tunggu dahulu confirmation di support yang kedua. Jika dia berjaya tembus support yang kedua, trend akan berjaya berubah arah, trend akan berlakunya penurunan. Tapi adakah ini structure breaker atau signal end of uptrend? Nampak tak? Tapi adakah ini structure breaker atau signal end of uptrend? Kita tengok end of uptrend. Jika dia nak berubah arah, dia akan terbentuknya begini. Tapi sini dia belum terbentuk lagi. Sebab itulah, kalau kita nak open posisi, pastikan kita tunggu dia dah terbentuknya confirmation macam ni, end of uptrend. Okay, minta maaf sebab saya susah nak explain. Tak apa, slow-slow kita belajar sama-sama. Okay, ni charta dekat MT4, lebih kurang juga dekat all in trade, dia sama je. Okay, macam saya cakap tadi, trend kuat menurun. Kita tengok dekat sini, end of downtrend. Jika kita nak pastikan trend menurun itu akan berakhir, kita akan pastikan yang si resisten ni akan berlakunya penembusan dari pertama hingga kedua. Resisten pertama dan resisten kedua telah berjaya ditembus. Jika trend itu berjaya ditembus dua-dua, trend akan berubah arah. Kita tengok dari sini. Ini contoh kan, trend kuat menurun. And then dia dah berubah arah menaik balik. Ini dinamakan dinamakan end of downtrend, sebab trend turun dia dah tamat. Sebab apa dia dah tamat? Saya kasih tunjuk Okey, sini resisten pertama. Ni resisten kedua. Ni resisten pertama. Korang tengok kat sini Resisten pertama, resisten kedua. Sebab sini paras harga tutup dengan buka dia sama. Paras harga tutup dengan buka dia sama. Dia terbentuk di bahagian atas. Ni bahagian atas sini. Dia tak terbentuk kat bawah. Kalau dia terbentuk dekat bawah, dia jadi support. Kalau bahagian atas, dia dinamakan resisten. Okey, ini resisten pertama
Ini resisten kedua. Jika kita nak tahu end of downtrend tu berlaku, jika berlakunya end of downtrend ni berlaku, dia trend akan berlakunya kenaikan. Tengok bentuk dia. Okey, ni trend pertama, kita tengok. Ini resisten pertama. Sudah ditembus. Okey, kita tunggu lagi. Kita tunggu confirmation yang candle resisten yang kedua ni. Jika berjaya resisten kedua ni ditembus, trend dah mula berubah arah sebab dia dah bentuk candle kan. Dia dah naik. Lepas tu sini dia buat resisten lagi. Dia turun. Sebab trend dia kita tak dapat pastikan trend ni betul-betul menaik ataupun menurun, tapi dia dah buat resisten, dia turun balik, lepas tu dia buat support, dia naik balik, dia tembus balik yang resisten pertama. Resisten pertama ni dah ditembus dah. Nampak tak? Ni dah ditembus. Pertama dah ditembus. Lepas tu korang tengok yang kedua pula. Kedua sini. Ditembus juga. Bila resisten pertama dengan kedua dah ditembus, trend akan melanjutkan kenaikan seterusnya. Dia akan melanjutkan kenaikan. Begitu juga end of uptrend. Yang tadi tu saya tunjuk yang ini. Downtrend sudah tamat. Sebab dari resisten pertama dengan kedua sudah ditembus. So trend akan menaik. Yang ni pula uptrend. Uptrend kita tengok kat sini. Ini uptrend. Uptrend pastikan garisan support pertama dengan kedua dah ditembus. Sini korang boleh tengok, sini adalah support pertama. Sini support pertama. Dan sini pula support kedua sebab berhampiran. Kalau korang tengok support pertama dah ditembus. Nampak tak sini? Aduh, sekejap. Mana? Baris pun hilang. Okey. Korang perhatikan betul-betul. Ni support pertama. Sudah ditembus. Ni. Aduh, tolonglah jangan macam ni. Okey, ni support pertama sudah ditembus. Support kedua pun sudah ditembus. Ni. Ni kan, perhatikan betul-betul Sekejap. Perhatikan betul-betul lah, nampak tak? Sudah ditembus. Trend akan berlakunya penurunan. Itulah dinamakan end of uptrend. Okey, saya buka aplikasi Olim Trade jap. 22 minit bos. Kali ni memang lama. Okey. Harap korang fahamlah video ni saya share.